Assalamualaikum, saya Kira Sabri. Masyarakat luar bandar sering dikaitkan dengan kurangnya pembangunan infrastruktur dan peluang pekerjaan yang terhad. Keadaan ini memberi kesan kepada perkembangan ekonomi dan kemajuan modal insan di sesebuah negeri. Pada November 2022, Sinar Harian melaporkan seramai 11,727 ketua isi rumah KIR di Kedah dikategorikan sebagai miskin tegar. Daerah Kota Star merekodkan jumlah ketua isi rumah miskin tegar tertinggi iaitu seramai 1,690 diikuti SIG 1,620. Tentunya dalam menghapuskan kemiskinan dan membangunkan ekonomi yang stabil, pelbagai program dan inisiatif yang diusahakan Kerajaan Perpaduan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Kerajaan Persekutuan menggariskan 5 aspek yang akan diberikan keutamaan di Kedah. Salah satunya, membangunkan sistem komunikasi dan teknologi digital komunikasi. Ini bermakna, jaringan komunikasi menjadi salah satu daripada 5 aspek pembangunan yang diberi tumpuan. Kira akan pergi ke UKM untuk berjumpa dengan seorang Dr. Muhammad Azwan yang merupakan seorang penyelidik yang banyak buat kajian tentang negeri Kedah. So, jom ikut Kira. Okay, baik doktor. Seperti yang kita selalu dengar, negeri Kedah ni selalu bergelut dengan kemiskinan. Jadi apa pandangan doktor sendiri tentang pendapat tu? Macam ni Kira, dalam kita hendak memahami negeri Kedah, khususnya apa yang telah berlaku selama ini tentang isu kemiskinan, isu kesenjangan dan juga lain-lain, boleh lihat kepada 3 jenis cabaran. Cabaran yang pertamanya ialah cabaran dari segi bagaimana kemampanan itu boleh menoktahkan kemiskinan. Keduanya adalah bagaimana cabaran mengenai daya cipta itu boleh menoktahkan kemiskinan. Dan cabaran yang ketiganya ialah bagaimana cabaran mengenai keyakinan itu boleh menoktahkan kemiskinan. Kita tahu bahawa negeri Kedah ni kaya dengan potensi alam semula jadi Kira. Kalau Kira pergi ke Kedah, di sana tu dia ada Ulu Muda, kawasan tempat ekoturism, ekopelancongan. Adanya binatang-binatang yang menjadi tarikan. Kemudiannya ada juga kita lihat di negeri Kedah ni kawasan-kawasan ada seni, warisan dan budaya. Pelbagai lagi tempat yang kita boleh lihat. Tapi apa yang menjadi masalah di sini ialah cabarannya bila bagaimana budaya pengetahuan itu tentang pengetahuan rakyat tempatan negeri Kedah itu tidak dikumpulkan, tidak direkodkan untuk dikomersialkan menjadi sebuah ekonomi. Keduanya yang saya katakan tadi ialah cabaran daya cipta untuk menoktahkan kemiskinan. Kita kena lihat bagaimana pengetahuan. Okay? Disebut pengetahuan is very important dalam kita punya kehidupan. Tanpa pengetahuan, kita tidak dapat mencipta satu nilai baharu dalam hidup. So daya cipta ni kalau dalam bahasa tamadun Nusantara sebelum ini, dia boleh dimaksudkan sama artinya dengan akal budi. Apa maksud akal budi? Kalau ikut Kamus Dewan edisi keempat, ialah fikiran yang sehat dan kehebatan minda. Rakyat negeri Kedah, seperti yang saya tahu, saya buat kajian selama 2 tahun, mereka mempunyai fikiran yang hebat dan kehebatan minda yang sangat kuat. Tetapi ia tidak dapat dimanfaatkan dengan optimum, dengan secara optimum. Kenapa? Kerana cabaran dari sudut keyakinan di antara hubungan kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Itu menjadi masalahnya. Tapi doktor, Kedah ni sebenarnya miskin atau tak? Kalau mengikut data perangkaan dosa, Kedah antara negeri yang termiskin selain daripada Sabah, Sarawak dan juga Perlis. Tetapi seperti mana yang pengkajian saya sebelum ni, analisis saya sebelum ini, ya itu angka, itu ukuran dari sudut, kalau bahasa akademiknya, ukuran kuantitatif ataupun ukuran yang berdasarkan angka. Tapi dari segi kualitatif yang saya katakan awal tadi, kajian yang saya buat iaitu tentang Ulu Muda dan juga usahawan mikro di negeri Kedah ini, mereka ni luar biasa. Tetapi tidak ada bantuan sokongan ekosistem. Dan satu lagi ialah di mana kekuatan hubungan di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Okey doktor, jadi bagi pandangan doktor sendirilah, apa langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menaik tarafkan ekonomi rakyat di negeri Kedah? Dia kena ada satu nilai yakin
oleh rakyat negeri Kedah sendiri kepada kepimpinan. Bila sebut keyakinan, ada nilai budi yang dikaitkan dengan keyakinan, iaitu hati budi. So, bagaimana nak bina hati budi ni? Iaitu dengan walk the talk. Bercakap itu harus dilaksanakan, tetapi dengan integriti. Okey doktor, kalau dari segi pembangunan IT dan teknologi komunikasi pada zaman sekarang ni, jadi apa potensi negeri Kedah yang dapat dimajukan? Kedah ni kaya dengan tempat-tempat ekopelancongan, ekoturism dan juga seni warisan yang masih lagi tak digali oleh rakyat negeri Kedah sendiri. Banyak sebenarnya. Di sini pentingnya peranan penyelidik ataupun mana-mana pihak yang berkepentingan untuk membuat satu projek yang saya kata sangat bermanfaat untuk negeri Kedah pada 10 tahun akan datang. Ini saya bagi visionary. Wawasan kepada rakyat negeri Kedah untuk maju ke depan 10 tahun yang akan datang ialah kena adanya PGIS, Participatory Geography Information System, untuk memetakan tempat-tempat ekoturism di negeri Kedah, seni budaya warisan di negeri Kedah, supaya apa? Supaya rakyat negeri Kedah yang boleh memanfaatkan media yang ada ni untuk mengkomersialkan ekopelancongan, seni budaya dan warisan. Jabatan Perangkaan dari 2014 hingga 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kedah yang berhijrah ke Pulau Pinang kira-kira seramai 3,500 setiap tahun. Jumlah sebenarnya lebih tinggi dari ini memandangkan ramai penduduk Kedah yang bekerja di Pulau Pinang tetapi tidak menetap di negeri ini dan berulang-alik setiap hari. Fenomena ini menunjukkan pembaziran modal insan atau tenaga muda di Kedah. Kesan daripada proses urbanisasi kerana peluang pekerjaan lebih banyak di Pulau Pinang. Walhal, dengan memanfaatkan IT, teknologi dan komunikasi dapat membangunkan perniagaan dan perusahaan anak muda tempatan. Jadi sekarang ni Kira nak bagi korang dengar apa yang influencer Kedah cakap. Hai, nama saya Muhammad Nabil Ifat atau lebih dikenali sebagai KO, di mana saya mempunyai sebuah YouTube channel dulu. So dikenali juga dengan nama KO Propaganda, dan saya lahir kat Alostar, sekarang menetap di Jitra, dan sekarang ni saya fokus kepada kreatif agensi Bumi Putra saya lah yang bernama Pisang Kreatif Sdn Bhd. Setiap kreativiti saya, setiap skill yang saya belajar ni memang saya pupuk daripada negeri Kedah lagi lah. Secara general dia, negeri Kedah ni bagi saya adalah satu negeri yang orang cakap aman, makmur. Kita ada alam semula jadi yang cantik, makanan yang sedap. Tapi bila ke arah pembangunan untuk anak muda di Kedah sendiri, dia agak kurang jelas dengan apa yang diorang cuba nak lakukan, sebab kebanyakan anak muda Kedah yang keluar daripada Kedah selepas SPM untuk pergi study di mana-mana universiti di negeri lain, kemudian bila daripada jumpa karier mereka tu, boleh kata jarang saya dengar yang anak muda tu kembali untuk bekerja di Kedah, sebab peluang pekerjaan tu tak wujud di Kedah. So saya harapkan sangatlah Kedah ni ke arah yang lebih moden dan lebih maju, sebab saya ada pengalaman untuk kita bagi idea pembaharuan yang baru dekat Kedah. Kita bawa benda-benda yang kita lakukan di luar Kedah, kita buat di Klang Valley, di Sabah dan Sarawak. Kita bawa banyak benda yang berkaitan dengan art event, untuk penggunaan social media untuk galakkan lebih banyak pelancong datang ke Kedah. Benda ni juga untuk kita nak buka minda orang-orang kat Kedah ni, budak-budak yang masih tak kenal dengan apa yang mereka boleh buat dengan masa depan. Kita nak ajak benda-benda ni kat mereka, tapi malangnya idea-idea macam ni kurang diterima, kurang disetujui. So negeri Kedah kena buat lebih banyak lah event, kena lebih banyak hala tuju yang kita nak bagi balik untuk anak muda kita ni, untuk makin naik dan makin luas mereka punya karier. Perkara ini selari dengan kajian sebuah syarikat pengurusan perundingan yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Kira-kira 47% pengguna di Malaysia beralih kepada kaedah membeli belah atas talian. Berbanding tahun 2020, pengguna Malaysia membeli 50% lebih banyak di dalam talian disebabkan oleh sekatan COVID-19. Keadaan ini menunjukkan peluang meningkatkan ekonomi dan membasmi kemiskinan melalui perusahaan tempatan bukan sesuatu yang mustahil. Sekarang ni Kira ada dekat restoran Bendang. Tengok kat belakang. So sekarang ni kita akan tanya Abang Fatih, iaitu pemilik restoran Bendang ni sendiri, untuk tanya perspektif dari seorang ahli perniagaan yang berasal daripada negeri Kedah. Abang Fatih merupakan
one of the usahawan daripada Kedah, is it? Betul. Boleh tak abang kenalkan diri abang sendiri, macam mana abang boleh start dengan restoran Pendang ni? Saya Fatih Ahmad, usahawan daripada Kedah yang kita punya base buka restoran dekat Setia Alam ni. Sebenarnya dari turun-temurun resipi restoran ni adalah daripada mak saya. Dia ada buka dulu dekat Kedah satu, so kita buka dekat sini satulah. So resipi dia menjadi kita punya menu istimewa lah untuk customer-customer yang dari utara ke selatan pun ada. Okay, jadi macam mana pula dengan kopi ni, apa je menu special dia? Okey, macam kopi ni pula kita ikut trend. Kan macam sekarang kat Malaysia ni memang orang minum kopi pun dah semakin berkembang. Betul. So kita ambil peluang lah kat situ. Kita buka satu section untuk kopi freshly brewed. Maknanya daripada biji kopi tu kita grind dia, kita brew dia. So kita serve customer the best coffee lah. Macam mana teknologi sekarang ni membantu usahawan-usahawan yang daripada Kedah sendiri ni, membantu untuk memajukan perniagaan sendiri? Dari segi teknologi, zaman sekarang ni semua orang guna jalur lebar. Kan? So di Malaysia ni paling banyak jalur lebar mudah alih, maknanya handphone. Dengan kemudahan teknologi, banyak customer yang boleh buat pesanan melalui talian. Dulu macam orang datang kedai, walk in saja boleh beli. Sekarang duduk kat rumah pun boleh beli. Kan? Senang, banyak membantu usahawan-usahawan berkembang dari segi sales, marketing, branding. Lagi satu, platform social media ni memang penting lah untuk kita promote kita punya kedai, kita punya menu, kita update apa yang best hari ni ke, apa yang terbaru, promotion. So yang paling latest sekarang teknologi AI yang kita tahu sekarang teknologi AI ni stands for Artificial Intelligence. Sebagai usahawan saya kena ambil tahu jugalah kan selok-belok AI ni apa dia punya kemampuan dia untuk membantu kita mengembangkan lagi bisnes lah. Menyedari kepentingan IT dan komunikasi dalam membangunkan ekonomi yang stabil, Kementerian Komunikasi dan Digital (KKD) berhasrat menarik lebih ramai anggota masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi digital melalui platform Pusat Ekonomi Digital (PEDI) yang berpotensi memajukan ekonomi rakyat, terutamanya golongan muda, seiring dengan prinsip Malaysia Madani yang menekankan kesejahteraan dan kemanusiaan rakyat. Menurut Menteri KKD Fahmi Fazil, pemikiran terhadap operasi PEDI perlu diubah daripada hanya menjadi pusat internet komuniti kepada pusat pemangkin ekonomi digital. Setakat ini, KKD merancang membuka 186 PEDI baharu di seluruh negara dan daripada jumlah itu, 4 PEDI akan dibuka di 4 dun di Kedah. Jadi jelaslah bahawa usaha kerajaan perpaduan untuk membangunkan ekonomi Kedah menerusi kemajuan IT dan teknologi sangat strategik. Usaha ini bukan sahaja dapat meraihkan kreativiti masyarakat Kedah dalam memanfaatkan media sosial, malah dapat membangunkan sektor lain dalam membentuk ekonomi yang stabil.